Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa yang lain. Jadi initial file ni untuk 4. Kita ada 10. So yang dah masuk 10 cases. 10 cases ni terdiri 10 claimant penuntut, 2 kes mati, 2 kes F5, 6 kes apa nama ni, diskriminasi. 6 diskriminasi. Ada tambahan. Mula kita ada 2 and then I add and then the 4. Pasal benda ni boleh ditambah. Sebab tu tadi ada class action. Dia bukan individu. Dia boleh sampai 1 juta pun boleh sini. So, dia terbuka je lah, remain open lah. Ya, terbuka. Memang kita buat terbuka. Sebab tu ada class action. Jadi walaupun kita dah dapat award, kita dah minta mahkamah untuk benarkan lagi kemasukan mana-mana claimant yang baru lah, yang sama kes dia. Maknanya kalau kes ada kematian, kita boleh masukkan lagi kes yang kena kesan FI dan juga kes diskriminasi kerana sampai di bawah kerja. Jadi permohonan tu masih lagi stand, walaupun dah dapat award, kita boleh masukkan lagi. Maknanya kalau betul lepas ni kita dapat maklumat yang waris-waris yang mati mungkin 20,000 tu, yang kesan FI sampai 1 juta tu, kita minta kalau boleh masukkan sekali juga dalam kes ni. Pasal this is a class action, iaitu satu kelas of rakyat yang dinafikan hak mereka, yang didiskriminasi, yang boleh menyebabkan kematian oleh disebabkan pandemik ni. Jadi kita hari ni nak bagi tahu pada press dan rakyat hari ni, kalau boleh bawalah mereka-mereka yang mahu bawa kes ni ke mahkamah, kita alu-alukan. Itu saja. Adakah Malaysia negara utama yang bawa ke sampai international court? Ya, kita secara tersusun, secara 3 serangkai. Tersusun 3 serangkai, maknanya ada kriminal, ada civil dan ada semakkan kehakiman. Kita negara pertama lah secara terangkai dan secara bersepadu. Secara bersepadu. Untuk di negara lain ada satu kes juga di UK, tapi dia membawa kes ke ICC saja buat masa ni untuk kesalahan jenayah oleh pemimpin di United Kingdom pada bulan Disember yang lepas. Itu yang saya tahu lah. Pemimpin, not the claimant, bukan mangsa. He's the leader. Mangsa dia pula bukan mangsa FI dan tu kan. Mangsa dia lah sebenarnya ialah pakar even Dr. Balon. The specialist doctor making the summon lah. Bukan mangsa. Kita ni will be the first. Kita first, mangsa. Untuk mangsa kita will be the first membawa kes ni. Atau tuntutan sivil, tuntutan jenayah dan juga semakkan kehakiman. Apakah yang untuk persatuan dan inilah yang kita adakan media ni, supaya terang-terang you ada right course of action. Terang-terang tuan-tuan rakyat ada hak. Tak mau lagi rakyat takut-takut. Jangan lagi takut-takut. Saya kata tadi, ini bukannya hantu, ini batu. Kerana batu kita bunuh diri, kerana batu kita susahkan rakyat, tak boleh kerja dan sebagainya. And that is not right. So rakyat kena bangun, kena bangkit, kena berani ke depan. Kena berani ke depan yang hak. Silakan doktor. Untuk penjawat awam juga akan menyusul juga lah. Ya, penjawat, yes, diskriminasi. Saya dengar penjawat guru-guru, dahsyat tuan, saya tengok, saya rasa hanya tak boleh mengajar, tak duduk dekat kantin, ya ada tempat bekas tandas dimodifikan jadi store, which is not right, salah. Kerana batu dia buat macam itu. Dia kata hantu, dah semua orang takut hantu. Majikan gurusa, wrong, salah persepsi. Ini yang kita nak hentikan. Dia satu di kita punya negara ni, kita amalkan undang-undang bertulis. Jadi walaupun dia menteri, dia segala-gala undang-undang yang nak cakapnya, undang-undang ni mesti diluluskan oleh parlimen. Menteri tak boleh mereka-reka undang-undang sesuka hati dia. Bila dia bercakap, majikan terus bertindak. Jadi majikan bertindak atas undang-undang apa. Jadi benda macam ini banyak rakyat tak tahu. Kan, kita rakyat kita ikut saja. Kita ni rakyat Malaysia ni saya rasa sangat patuh lah. Patuh, tunduk ni saya kata nak kata taksuk, saya tak tahulah, tapi sangat patuh kepada undang-undang. Tapi dia tak tahu mana satu undang-undang, mana satu baru cakap-cakap saja. Kan? Ini yang kita kena rakyat tahu. Jangan takut kalau benda tu tidak ada bertulis yang diluluskan oleh parlimen, itu bukan undang-undang.
Kenapa kita kena ikut? Ini jangan takut. Macam Tuan Haji cakap tadi. Ini semua batu, bukan hantu. Jadi action punya action ni tak ada kolaborasi dengan NGO luar ke? Kita belum lagi. Kita ada barang, ada benda. We have got this order. Mula pada hari ini kita akan mulakan kolaborasi dalam negara, luar negara, dan semua doktor-doktor pakar. Dan sepatutnya saya ingat ada doktor-doktor hari ini kan. Ada doktor. Perbincangan dah dibuat selama 1-2 bulan yang lepas. Cuma secara official kita belum buat selagi kita dapat award ni. Kita nak pastikan kita dapat award ni dulu, bahawa Mahkamah Malaysia sendiri yang recognize bahawa fakta-fakta yang kita bawa ni adalah fakta-fakta yang ada merit. Sebab sebelum ni sejak 2 tahun ni kita bawa maklumat-maklumat ni melalui kaedah, melalui PPIM, kesedaran rakyat, sama ada dekat media sosial dan sebagainya. Memang hujah-hujah tu kuat, tetapi walaupun dah buat laporan polis pun, tetapi kerajaan masih tak terima alasan-alasan ni. In fact KKM pun kata tak ada dapat bukti pun mereka ni kerana kesan FI dan kesan kesan vaksin menyebabkan mereka mati. Jadi kita dah kumpul banyak maklumat yang mungkin, dan kita nampak sekarang ni maklumat ni kita bawa di peringkat undang-undang hari ni. Jadi sekarang ni maklumat-maklumat yang ramai yang war-warkan ni kita dah masukkan dalam sudut undang-undang, dan mahkamah recognize, Mahkamah Timantara Malaysia, yang hakim tu yang hakim Malaysia sendiri, yang bersetuju bahawa fakta ni ada merit. Jadi sekarang ni kita nak bawa fakta yang merit ni, bawa di umum dan bawa kes di Mahkamah Malaysia dan juga di ICC dan ICJ, insyaAllah. So future mungkin ada consortium of InsyaAllah boleh. memang insyaAllah officially kita akan merasmikan kita punya hubungan dengan NGO yang lain lah. Okay, soalan selanjutnya ni, siapa yang nak participate lepas ni nak masukkan nama dalam claim as a claimant? Boleh masuk hubungi tuan. Tak ada kena bayar apa-apa. Ada dia punya bayaran dia, ada bayaran dia. Nanti itu kemudian. Yang penting yang ini pun kita bukan senang nak lepasnya. Ini bukan mudah. Berbagai-bagai kaedah, berbagai research yang kita buat dan juga dah ada tak cukup pun kita buat dulu. Betul. Bayaran pun nanti kemudian kita fikirkan dulu. Yang sikit janji kita nak bawa ke sini dulu. Kita gunakan duit kita sendiri dulu. Kalau tunggu duit bila nak sampai? Tak selesai. Jadi sampai dapat order ni, sampai ada order. InsyaAllah. Doktor. Ya. Saya ada soalan mengenai ICC, ICJ sebab kalau tak salah 2-3 bulan dulu ada satu kumpulan daripada Germany diketuai oleh lawyer, kalau tak salah nama dia Meissner, di mana agak ramai juga dekat 1,000 lebih para peguam Europe telah memfailkan kes yang sama kepada ICC dan kepada ICJ. Tapi mereka tak confident. Jadi mereka dah forward benda ni kepada satu public jury kan. Jadi itu cuma saya nak tanyalah apakah kumpulan ni seolah-olah macam dia tak confident dengan ICC ICJ. Jadi apa pandangan Tuan Haji mengenai, sebab kita boleh buat kereta cepat, tapi bila ke sana tu mungkin ada grup-grup yang hidden di sana yang mungkin menghalangkan kita punya usaha. Betul, saya tak dapikan benda-benda ni. Kenapa all this body ni dia ditaja oleh all this by the globalists, semua ditaja oleh globalists. Dia saya tak nafikan. Tapi benda inilah lunas undang-undang. Jadi apa kita punya pendekatan, kita menggunakan lunas undang-undang. The process of law which has been recognized dalam negara. Kalau kita tak pakai undang-undang, kita kena tangkap. Tak, dalam negara dan antarabangsa pun tak pakai undang, lepas teroris kena tangkap juga. Sebab itu kita undang-undang. Walaupun undang-undang tu mereka menjadi apa ni, dia boleh sabotaj undang-undang. Padahal mereka yang buat undang-undang ni. Mereka juga yang buat undang-undang. Ada kita pergi pada undang-undang mereka. Mereka boleh buat. Mana peringkat antarabangsa mungkin ada unsur-unsur. Boleh, dia boleh buat sabotaj dia. Pasal dia punya undang-undang. Tapi kita ikut undang-undang. Jadi as far as it is now, at the registry level, memang saya ada beberapa taktik-taktik strategi yang saya sedang hadapi untuk sabotaj. Tapi kita tetap dengan menggunakan kita punya lunas undang-undang dan kita lawan atas dasar lunas undang-undang. Cuma bezanya kita kat sini, jadi saya beritahu dengan Dr. Ros juga, bezanya kat sini kita ada satu perkara lagi, iaitu menghubungkan diri kita dengan pencipta kita. Ini undang-undang yang apa dah ia kena sign. Apa nak jadi, pertikau abdikan diri. Ini
Iaitu yang saya cakap tu. Ini undang-undang Allah Ta'ala. Undang-undang dunia mereka boleh buat macam-macam. Tapi undang-undang pencipta dunia mereka tak boleh buat apa-apa. InsyaAllah. Tapi kita kod undang-undang dunia, walaupun undang dia buat, dia boleh kotak-katik kita dengan undang-undang dia. Kita ikut. Tapi kita ada lagi satu undang pencipta dunia. InsyaAllah. So bila you nak present tu Attorney General? Dah siap. Dah siap. Semua dah siap. Attorney General semua dah sampai. Satu kabinet dah tahu dah ni. Menteri-menteri semua dah tahu. Pasal Attorney General dah terima. Semua. All the claimant semua, kita punya yang tebal-tebal ni semua dah sampai dah. Berbeza dengan yang Dr. Fulmis yang dihantar ikut Normal Code tu. Yalah, itu yang grand jury tu. Ada grand jury. Grand jury ni dia macam buatkan satu juri ni mana orang yang diyakini kebaikan dia, kemahiran dia, kejujuran dia kan. 7 orang. Kemudian dia sampaikanlah. Jadi level dia tu mendedahkan aja. Dia mendedahkan je. Dan dia pun saya cakap Dr. Rina kan, dia pun cakap dia hanya peringkat tu je dia mampu buat. Dan seterusnya dia minta tolonglah ada pihak-pihak yang lain untuk meneruskan. Kita lah ni. Jadi dia punya 100,000 pakar tu duduk bersama kita, di bawah kita. Begitu juga 10,000 peguam-peguam Europe tu bersama kita, duduk menyokong kita. Kerana dia tak ada avenue nak masuk. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, lesen besar. Okey, Kabul. Dan itu saya mengucapkan terima kasih lah. Kita dah sampai penutup je. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya pada PP Persatuan Perencanaan Haji Johor. Jauh datang tuan, daripada Johor datang. Saya ni daripada Persatuan Perantin Anak Jati Johor sebagai first step untuk jumpa haji, untuk komplain dengan haji, untuk mencari orang yang kesalahan kematian, EFI dan diskriminasi. Jadi kita bermulakan di langkah di Johor. Sebenarnya boleh melebat di seluruh Malaysia, tapi kita stop dulu. Selepas ni insyaAllah dia akan melebat di seluruh Malaysia. Dan kita juga ada komplain dengan PPIM. PPIM pun ada PATV yang banyak yang berlukis yang kita perlu bawa untuk seterusnya lah. Itu yang kita nak bagi tahulah. Itu yang kita dah ada sekarang ni. InsyaAllah mungkin akan selesai untuk akan datang lah untuk membantu umat Islam kita. Sekian, Assalamualaikum. Pada Persatuan Perhatian Anak Johor, yang mana memang setiap negeri, setiap ni memang kita minta sangat ada punya persatuan, kerana apa? Ada berkaitan dengan raja-raja di peringkat negeri-negeri dan ada berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong. Itu pace yang seterusnya. Sekarang beri pace undang-undang. Dan juga kita ada Pertubuhan Kebajikan Hak Ehwal Malaysia. Presiden yang pun dekat sini, Tuan Haji Zul. Tuan Haji Zul, orang yang pertama saya jumpa. Orang pertama saya melantik saya sebagai peguam. Cuma kita MPM dia tak ada kan. Pasal MPM tak jalan itu kan. Tak jalan. Dan membolehkan saya dapat Sultan Johor dan boleh Tuan Cik tu nak cakap sepatah dua kata. Silalah. Tak pandai. Tak pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bertemu pada petang ini dalam masalah ini, masalah yang paling hebat lah. Alhamdulillah, Tuan Haji dan kita dapat membuat kerja yang ini. Bukan senang. Jadi dalam masa ni saya berterfikir, saya rasa kalau kita boleh dapat satu result daripada Dr. Pakar. Maklumlah kerajaan ni pandai kan. Kalau boleh usahakanlah mana doktor-doktor yang boleh Doktor Pakar, insyaAllah. Kenapa? Kalau doktor pakar pun saya rasa kalau yang swasta ni dia kurang pakai. Ini pengalaman saya lah. Kalau doktor pakar tu walaupun dia 30 tahun ni pegang jawatan tu, memadai dengan doktor pakar hospital yang 3 tahun dah cukup dah. Dia boleh kalah. Jadi saya bagi pandangan begitulah. Itu salah satu padanya. Kalau tak ada itu, habis. Jadi saya takut nanti bimbangan tu ada. Nanti dia orang akan gunakan ke situ. Betul kan? Gunakan ke situ. Dia cari mana dia orang pesakit yang kena ini kita menyebabkan kematian. Apa sebab COVID ke, sebab itu, sebab ni, sebabkan vaksin ke apa. Itu. InsyaAllah jawab. Memanglah isu pihak pada kerajaan dia guna doktor pakar, dan saya baru saja ambil satu trial kes ni, kes lagi satu 5 doktor pakar kerajaan, saya satu je swasta. Oleh kerana benda tu tak betul,
kelima doktor pakar ni memberi hujan yang terbalik-terbalik. Sampai hakim pun nak ketawa. Padahal cuma tu doktor pakar kerajaan tu. Dan saya lama-lama saya akan beri keputusan liability dan saya akan bagi keputusan quantum. Mana kalau quantum mana harapan menang lah kot. Dari itu saja, insya-Allah apapun saya terima pandangan tu, saya terima doktor pakar tu saya terima. Cuma saya nak sekali ni minta PPIM lah, wakil Tok K. PPIM. Lama dah buat kerja PPIM. Assalamualaikum. Saya nak umumkan kami di PPIM kita ada pusat aduan terkesan vaksin. Siapa yang ada masalah berkenaan dengan vaksin ni boleh datang ke pejabat PPIM di kondominium Wila Putri tingkat 3. Kita ada satu bahagian khas pusat aduan terkesan vaksin. Datanglah berkunjung tempat kami dan insya-Allah apa yang tu kami boleh bantu. Terima kasih. Okey, betul. Anil peguam Ni saya nak buat tambahan sikit berkenaan dengan kita punya press conference ni. Saya rasa ramai dah dapat salinan award yang dibenteraikan oleh Mahkamah Timantara. Cuma mungkin kamu tak tahu alasan-alasan macam mana award tu diberikan. Kita pun dah bagi tuntutan tu pada beberapa kawan-kawan. Tapi hari ini kalau siapa nak minta, nanti boleh bagi email lah pada Tuan Haji. Saya rasa perlu kena bagi tuntutan tu sendiri yang mendasari award tu. Sebab tuntutan tu ada berkaitan dengan ada 3 claim: civil liability, criminal liability dan juga semakan kehakiman. Civil liability ialah nak minta claim lah kerana mereka mati kesan FI dan diskriminasi ni. Kita ada claim sampai 75 juta lah claim tu. Untuk criminal liability tu kita minta supaya mereka-mereka responden ni semua ni patutnya dihukum penjara lah semua hidup. Itu yang kita minta claim dalam tu. Termasuk juga syarikat yang terlibat tu, mungkin mereka kena bagi ganti rugi tauladan lah, walaupun dia bukan individu, tapi syarikat tu sendiri yang menyebabkan kematian kerana mengikut dasar-dasar kerajaan ni. Mereka juga kita minta kena bagi ganti rugi tauladan. Dan semakan kehakiman pula kita minta kalau boleh batalkan program PIK dan juga mengisytiharkan bahawa COVID-19 ialah satu pandemik. Itu satu. Jadi kita akan bagi maklumat tu. Cuma saya nak ringkas sedikit tentang apa yang kita masukkan dalam kita punya statement of claim tu. Ringkasnya kita menyatakan bahawa pandemik ni ialah pandemik. Dan pandemik ini untuk dipercayai oleh kerajaan, oleh rakyat, mereka menggunakan ujian PCR yang salah. Jadi kerana ujian PCR yang salah tu melalui swab test yang menyebabkan adanya carcinogen ethyl oxide, menyebabkan peningkatan kepada false positif. Dan akhirnya untuk menjustifikasikan bahawa ini semua adalah COVID-19 dan tak ada rawatan ivermectin, mereka memperkenalkan experimental vaksin peramatan yang beracun ni. Jadi kita telah menjelaskan tiap-tiap sebab kenapa ini semua salah, termasuk juga menggunakan pelitup muka kepada orang yang sihat sampai hari ini. Jadi kita dah jelaskan secara detail perkara ni. Kenapa kita minta bahawa dasar kerajaan hari ini menggunakan PPM, Pelan Pemulihan Negara yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin, dan juga menggunakan SOP kesihatan dan juga Akta 342, dan juga menyalahgunakan Akta darurat sebelum ini. Mereka menyebabkan lagi masalah kepada rakyat kerana mereka sendiri salah, kerana walaupun mereka gunakan PKP, tapi mereka juga menyebabkan election di Sabah ketika itu. Jadi sambil dia kata semua orang tak boleh keluar, tapi Sabah kita semua boleh keluar pula untuk pilihan raya, untuk bagi kemenangan pada pihak mereka pula. Lepas tu menyebabkan COVID-19 yang salah ni lagi sekali. Lepas tu mereka rasa jadi benda ni jadi besar, sebab tu mereka cuba jumpa Agong. Kali kedua last Januari mereka dapat isytiharkan darurat sampai bulan Ogos yang lepas. Jadi kita nampak bahawa ini semua kerja-kerja ni adalah satu polisi yang memang salah, tidak munasabah, melanggar Federal Constitution dan melanggar undang-undang terpaksa, termasuk juga Normative Code. Itu insya-Allah itu saya ringkaskan. Terima kasih. Jadi dengan platform ni kita tak boleh bawa kepada injunction tu, Ustaz. Boleh injunction. Kita dah gunakan semakan kehakiman. That's our injunction. We don't follow that. Kalau injunction, kita nak pergi pada mahkamah, dia buang gitu aja. High Court injunction, dia buang gitu. There no cause for injunction. It's no point. Sebab kita gunakan ICJ, ICC dan juga melalui Timbang Tara juga kita punya the award memerintahkan kita supaya daftar award kita di Mahkamah Tinggi.
bukan not direct, it's by the force of the award of the Court of Adjudication. Yang perintahkan kita filekan kes ni di mahkamah. Kalau tidak, kalau kita pergi direct macam cakap tadi, dia buang gitu aja. Dengan alasan yang cakap yang merepek, yang tak nasabah. Macam kes di Penang, di mana mereka meminta satu semangat kehakiman untuk batalkan PIK untuk teenagers. Kebenaran tu telah ditolak. Maknanya macam tak ada merit. Jadi pihak hukum tu telah memanfaatkan rayuan. Tapi dalam kes kita ini, saya nampak tak ada masalah tentang kebenaran. Sebab Mahkamah Timantara, Mahkamah Malaysia ni kata ada merit. Jadi stage yang kedua kalau pergi pun saya nampak ialah terpulang sama ada mereka rasa nak batalkan dia punya ex parte. Challenge lah, susah mungkin mereka nak batalkan kerana ini final award. Jadi mereka terpaksa berdepan lah. Kita parti, mana kedua-dua pihak di bawah bertembung lah kata orang, bertembung hujahan, bertembung. Lagi satu, Mahkamah Timantara ni dia punya keputusan adalah muktamad. Dia tidak boleh dirayu, tak boleh appeal. Tapi of course lah, kita undang-undang kita ada, because facts of law, kalau ada facts of law mungkin dia rayu lah. Tapi keputusan Timantara adalah keputusan muktamad dan tidak boleh dirayu. That is stated dalam undang-undang lah. Dia tak boleh merayu. Katakanlah kalau kita kalah pun, tapi di sini kita menang. Okay? Maknanya kerajaan tak boleh pergi balik dan mengatakan keputusan tadi ni tak betul. Itu tak boleh. Melainkan kalau dia ada facts of law lah, yang benda tak betul itu saya nampak kesusahan mereka ialah bagaimana nak menolak bahawa award ni tak ada merit. Jadi pasal award ni tidak memberi apa-apa award supaya batalkan PIK ke, bayar pampasan ke, hukum mereka punya semua hidup, tak ada. Tapi dikata berdasarkan fakta-fakta ni benda ni ada merit. Jadi saya rasa memang amat sukar bagi kerajaan untuk menolak hujah yang ada merit ni, kecuali mereka terpaksa berdepan dengan secara interparti dan bawa pula dia punya hujah yang merit itu saja. Dia akan apa dia punya hujahan, dia punya bawa hujahan interparti. Soalan. Cuma mungkin kami nak tahu daripada sekarang ni dia punya perjalanan macam mana, dari segi timeline dia, berapa bulan ke action boleh Tuan Haji bagi satu jadi sekarang ni the ball kita serahkan pemfailan ni kepada pihak yang berwajib, iaitu ICJ, ICC dan juga Mahkamah Tinggi kan. Jadi kat sini ada lagi satu cakap tadi kan, ada satu bentuk boleh saya katakan permainan ataupun strategi untuk menangkis atau caketing. Caketing. Tapi saya tak boleh nak ceritakan lah. Kita pun ada counter strategi supaya buangkan caketing. Caketing. Jadi dah mula game dah mulai. Termasuk yang tak tahulah mak saya, kita dah viral kan apa nama ni, press ni. Bukan satu orang, boleh katakan semua saya. Habis datang seorang saja. Antaranya elemen caketing. Tapi alhamdulillah, minta maaf ya tuan, bersyukurlah kau ada satu perwakilan daripada media, pun bersyukur. Jadi memang cuma tu yang kata Dr. Ros, kita semua banyak tahajud, banyak taubat, banyak hajat 2/3 malam. Itu kekuatan kita. Then it's our strength. Banyak. Dan kami yang buat tabligh banyak dakwah. Banyak buat dakwah. Kerana itu penerimaan. Jadi saya rasa kita puas hatilah masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf lah kalau ada saya tersalah cakap ke apa ke. Minta maaf. Tak ada apa-apa, maka saya menceritakan yang sebenar fakta. Jadi semuanya saya mengucapkan beribuan terima kasih lah. Kerana apa, kita punya motif yang sama. Kita tidak ada motif lain. Tak ada kepentingan. Kita tak ada kepentingan lain. Melainkan kita punya kepentingan kita nak membetulkan yang tak betul ni. Amal ma'ruf nahi munkar. Kita itu saja. Ini perintah Allah Taala, amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak buat ni, mana kita yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.